Okey, Assalamualaikum. Kita tengok seterusnya bahagian C. Okey, bahagian C ni soalan subjektif. Jadi kamu kena tunjuk jalan kira, tak boleh terus guna kalkulator. Okey, kalkulator tu sebagai guideline saja. Okey, kita tengok dulu soalan nombor 1. Dia suruh tulis integer positif atau integer negatif. Soalan pertama, Roni berada 8 meter di bawah paras laut. So, bila paras laut, maksudnya berada di kawasan negatif. So, sini negatif 8 meter. Okey. Soalan yang kedua, air mendidih pada suhu. Mendidih tu panas. Okey. Kalau panas, maksudnya positif 100 darjah Celsius. Kalau beku, negatif. Okey. Macam cuaca sekarang. Kalau kamu kata cuaca kita negatif 20. Maksudnya cuaca sejuk tu. Dekat kutub utara, kutub selatan tu. Okey, soalan yang ketiga. Diskaun sebanyak diskaun ni, maksudnya kita dapat kurangkan harga. Okey, kalau katalah ada promosi 20%, diskaun 20%, harga berkurang. So, negatif 25%. Okey? Kalau positif maksudnya harga naik daripada harga asal. Okey, soalan B. Okey, soalan B ni kamu tak boleh terus tunjuk jawapan. Kena tunjuk jalan kira juga. Okey, cuma saya tunjuk kalkulator ni kamu untuk guideline saja. Kamu tahu dah jawapan dia apa. Okey? So, soalan B ni contoh negatif 1 per 2 per 7. Okey, kali 1 per 6 tolak 0.4. Tutup kurungan. Okey, kalkulator bagi jawapan 0.3. Soalan nak dalam bentuk pecahan. Tukar jadi pecahan. So, jawapan kita dah tahu dah. 3 per 10. Macam mana nak dapat jawapan ni? Okey. So, bila kamu tengok soalan yang ini, first tukar semua jadi pecahan tak wajar. So, negatif 1, 2 per 7. 7 kali 1, 7. Tambah 2, 9. So, negatif 9 per 7. Kali 1 per 6. Okey, 0.4. Tukar jadi pecahan. Guna saja kalkulator. 0.4. Okey, tekan button ni. 2 per 5. Okey, kita ada operasi darab dan tolak. Mana nak buat dulu? Ingat balik. Kuda batatul. Okey. Kurungan. Ada kurungan. Kita buat yang ini dulu. Okey, negatif 9 per 7 kali. Bila operasi tambah tolak, penyebut kena sama. Ni tak sama. So, ini kali 5, yang ini kali 6. So, atas kali 5, yang ini pun kali 6. So, dia akan dapat 5 per 30 tolak 12 per 30. Okey. So, negatif 9 per 7. Apa hasil dalam kurungan ni? Bawah dah sama. So, sini per 30. 5 tolak 12. Negatif 7. Okey. Negatif kali negatif. Potong. 7 atas 7 bawah. Potong. 9 dengan 30 boleh kecilkan. Sifar 3. 9 bahagi 3. 30 pun bahagi 3. 9 bahagi 3. 3. 30 bahagi 3. 10. So, jawapan dah sama macam kalkulator. Tu tujuan kalkulator. Bukan terus bagi jawapan saja. Memang salah lah. Okey. Itu dia punya guideline saja. Okey, kita tengok soalan C. Yang ini kita samakan. Okey. So, sini X per 12 sama dengan negatif 6 per Y. Okey, yang ini tukar jadi pecahan. Okey. 0.75. 3 per 4. So, negatif 3 per 4. Kita buat perbandingan. Yang pertama, X per 12 sama dengan, ambil yang ini. Okey, 12, 4. So, yang ini kena kali
3. Atas pun kali 3. Okey, nak bagi sama bawah dia. So, sini akan jadi X per 12 sama dengan negatif 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. So, kalau kamu tengok yang ini, ni dah sama-sama 12. Maka X adalah negatif 9. Okey, jawapan yang pertama X negatif 9. Kita tengok pula Y. Sama, kaedah yang sama. Kita guna negatif 6 per Y sama dengan negatif 3 per 4. Dua-dua ada negatif, potong. Okey, atas yang ada dua-dua. So, 6 ni 3. Macam mana 3 nak jadi 6? 3 kali 2, 4 pun kali 2. So, kita buat perbandingan 6, 6. Okey, Y adalah 4 kali 2. So, Y adalah 8. Okey, ini jawapan X dan Y. Soalan. Tak habis lagi. Soalan nak Y tolak X. So, Y tolak X. Apa dia Y? 8. Tolak. Apa dia X? Negatif 9. So, tolak-tolak jadi tambah. So, jawapannya adalah 17. Okay? Yang ni susah sikit lah. Okay? So, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 2. Tengok ada bola-bola nombor ni. Okay, soalan A. Cari hasil darab integer terbesar. So, yang mana paling besar? Paling besar mesti nombor positif. Okay, so kalau tengok kat sini 12. Yang ni pecahan dia 4/5. Tak cukup 1. So, 12 yang paling besar. Apa yang paling kecil? Mana paling kecil? Nombor negatif. Ni negatif 1. Ni negatif 3. Yang ini lagi kecil. Tak mau. Okay, so negatif 5 yang paling kecil. So, kita darabkan dia. Soalan nak darab. So, dia jadi 12 darab negatif 5 dapat negatif 60. Okay, kenal pasti saja. Soalan B. Yang ini pun sama. Okay, bila soalan nak dalam bentuk pecahan, first kita check dulu guna kalkulator. So, negatif 2 per 1 per 2 darab 0.3 tambah 1 per 1 per 4 bahagi 2. Ni jawapan dia. Tak mau soalan nak pecahan. Tukar. So, jawapan dia negatif 1/8. Jangan terus tulis. Memang tak ada markah. Walaupun betul. Tunjuk jalan kira. Tukar dulu semua jadi pecahan. Tak wajar. Itu lebih mudah. So, ni akan dapat negatif 5/2 darab 0.3, 3 per 10 tambah 5/4 bahagi 2. Okay. Mana nak buat dulu? Kita ada darab, tambah, bahagi. Kudabatatul. Kudabatatul. Okay. So, mana nak buat dulu? Ini geng. Yang ini pun geng. So, darab dengan bahagi ni kita boleh buat serentak. Okay. Macam mana nak selesaikan? Tengok yang bersilang. Ni 5, 10 boleh potong. Ni 1, yang ini jadi 2. Ni dengan ni tak boleh potong. So, dapat negatif 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Tambah. Okey. Bila pecahan tak ada operasi bahagi. Kena jadi kali. So, 5/4 darab 2 ni maksudnya 1/2. Terbalik. 2/1 kalihkan dia. Okey. So, macam mana nak selesai ni? Ni dengan ni tak boleh potong. 4 dengan 1 pun tak boleh potong. So, negatif 3/4 tambah atas kali atas. 5 kali 1, 5. Bawah kali bawah. 4 kali 2, 8. Okey. So, tinggallah operasi tambah sahaja. Bawah dia kena sama ni 4, ni 8. So, ni kena kali 2. Yang ni pun kena kali 2. So, 3 kali 2, 6. Negatif 6/8 tambah 5/8.
So, bawah dah sama 8, negatif 6, hutang 6 tambah 5. Bayar 5, negatif 1. Selesai. Sama juga macam jawapan kalkulator. Okay? Okay, boleh? Okay? Next, soalan C. Yang ini soalan ni sedikit complicated lah. Okay, tak apa, kita cuba tengok. Okey, baca fahamkan soalan. Dia kata seorang pekerja di sebuah kilang dibayar RM10.50 untuk 40 jam. Pertama. Okey, lepas 40 jam dia dibayar 1,5 kali kadar bayaran. Kalau dia kerja lebih masa lah. So, dia kerja 54 jam. So, bila dia kerja 54 jam, 40 jam yang pertama, dia akan dibayar RM10.50. So, 40 kali dengan RM10.50. Okay. Next. Berapa lagi jam dia kerja? Dia kerja tadi 54 jam. So, 54 tolak 40 ada 14 jam lagi. 14 jam ni dia tak bayar RM10.50. Dia bayar 1,5 kali. Apa maksud 1,5 kali? Okay, maksudnya 1,5. Okay, 1,5 ni 3/2. So, dia akan dibayar 3/2 kali dengan RM10.50. Ini kadar bayaran seterusnya. Berapa tu? Okay, so kita akan dapat 3/2 kali dengan RM10.50. Okay, dia bayar RM15.75. So, maknanya 14 jam seterusnya, 14 jam seterusnya dia dibayar dengan nilai yang baru. Okay, 14 kali dengan 15.75. Okay. So, kamu kira lah. 40 kali RM10.50. Berapa dia bayar? 40 kali dengan RM10.50. Kat sini 420. Okay. Ini kira OT lah. So, berapa OT dia? 14 kali dengan 15.75. RM220.50. So, berapa jumlah bayaran dia? Kamu tambahlah. 420 tambah 220.50. So, jawapan akhir RM640.50. Okay, tulis unit kat sini. Okay, untuk masa 1 minggu. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Yang ini pun ramai betul sebab guna kalkulator terus. Tak boleh. Okey, walaupun dia satu markah saja. Sebab ini soalan bahagian C. So, kena tunjuk jalan kira. Okey. So, ini macam mana nak tunjuk? Tambah tolak. Jadi, tolak negatif 6 tambah 28 tambah tolak. Tolak. So, selesaikan yang ni. Negatif 6 tambah 28. Kamu boleh guna kalkulator tapi jangan tekan terus. Negatif 6 tambah 28. So, sini dapat 22 tolak 4. So, dapatlah 18. Okay. Memang saya tahu majoriti dapat 18 tapi tak tunjuk jalan kira, tak ada markah. Okay. Soalan kedua pun sama. Okay. Kamu kira kurungan dulu. So, 3 kali 5 tolak 12. Tak apalah, tekan je lah kalkulator. 5 tolak 12. So, dapat jawapan negatif 7. Tambah 9. Mana nak buat dulu? Darab dulu. 3 darab negatif 7. Negatif 21. Tambah 9. Okay. Tak apalah, gunalah kalkulator. Cuma, jangan terus daripada awal tu, daripada sini terus tekan ni. Tu yang salah. Bukan salah, tu yang tak ada markah. Okay, so negatif 21 tambah 9. So, jawapannya negatif 12. Okay, jawapan memang saya tahu ramai betul.
Tapi tak boleh dapat markah. Okey. Sama juga yang ni. Buat bahagi dulu negatif 8. So 27 bahagi negatif 3. Tak apa, tekanlah kalkulator. Cuma kamu kena tunjuk. Kamu buat yang itu dulu. Okey, so sini tolak 9. Tolak. Jadi tambah 2. Buat yang ini dulu. Negatif 17. Tambah 2. So dapatlah negatif 15. Okey. Markah memang satu tapi kena tunjuk jalan kira. Okey, soalan B. Bila pecahan buat atas dulu. Yang ini dulu. 12 tambah negatif 36 tambah tolak. Jadi tolak 12 tolak 36. Per negatif 17. Tolak. Jadi tambah 25. Kira atas dulu. Tak apa, gunalah kalkulator. 12 tolak 36. So atas tu negatif 24. Per bawah. Tekanlah kalkulator. Negatif 17 tambah 25. 8. Okay. Kecil kan? Per tu maksudnya bahagi. So negatif 24. Per tekan per pun boleh 8. So jawapan akhir negatif 3. Okay. Dan soalan yang terakhir C. Okay, ni kena fahamkan soalan betul-betul lah. Okay. Dia kata Maria dan Sheila menyertai. Okay, so kita tengok Maria. M lah cikgu tulis. Dan Sheila. So Sheila markah dia 96. Okay. Jika 2/5 daripada markah Maria, maksudnya 2/5 daripada markah Maria bersamaan. Daripada markah Maria tak tahu. Bersamaan. Okay. Dengan 1/4 daripada markah Sheila. 1/4 daripada markah Sheila. Daripada ni maksudnya darab. So daripada Sheila markah dia 96. So, kamu kena kira dulu berapa markah dia. Macam mana nak kira markahnya. So, Sheila ni tadi ni kira ni dulu. 1/4 darab 96. Okay. So, kamu akan tekan kalkulator. 1/4 darab 96. So, dapatlah 24. Bukan markah Maria tu 24. Okay. So, Maria, markah dia adalah 2/5 daripada markah dia sama dengan 24. Okay. So, macam mana nak dapat markah Maria? Okay. Yang ini kamu pindah. Dia dapat 24. Bila pindah pecahan, dia jadi kali. Darab 5/2. So, boleh cari markah Maria lah. Kat sini. So, 24 kali 5/2. So, dapat 60. So, markah Maria adalah 60. Soalan disuruh hitung jumlah markah. So, jumlahnya adalah 96 tambah 60. Dapatlah 156. Okay? So, itu sahaja. Selesailah untuk perbincangan soalan simulasi 1 tingkatan 1 2022. Terima kasih.